Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis-hadis pilihan daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Pada malam ini insya-Allah kita akan bincang bab yang ke-127 ataupun bab yang ke-22. Kalau mengikut susunan ataupun urutan pilihan ini, maka saya letak bab ini bab yang ke-22. Tapi dalam kitab asalnya bab yang ke-127. Babu idza aqbala jami'an wa idza adbara jami'an. Bab jika berhadapan, baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan seluruh tubuhnya, dan jika membelakangi, baginda sallallahu alaihi wasallam membelakangi dengan seluruh tubuhnya. Hadis ini sebenarnya dia berkait dengan cara Nabi bila dia bercakap dengan seseorang. Bila dia bercakap dengan seseorang, dia akan berdepan dengan seorang itu dengan sepenuh tubuh dia. Jadi nampak dari situ sudut dia fokus pada seorang itu sebagai tanda hormat pada orang. Tidak tengok dengan anak-anak mata, tidak. Itu maksudnya. Begitu juga bila Nabi SAW membelakangi, Nabi nak pergi, Nabi akan membelakangi dengan tubuhnya. Itu sikap Nabi. Jadi orang tidak akan terasa hati lah. Tidak kata bila-bila kecek tu, bila-bila nyeng-nyeng kita kata nak pergi, tidak. Kalau dia bercakap, dia akan tengok pada wajah orang, dia menghadapi orang itu dengan seluruh tubuh dia lah. Begitu kalau dia nak berpaling, dia akan berpaling dengan seluruh tubuh dia. Ini antara sikap atau akhlak Nabi bila dia bercakap ataupun dia berhadapan dengan seseorang, kan? Jadi Imam Bukhari dia kemuka satu riwayat di bawah bab ini, iaitu riwayat yang ke-25 lah, mengikut urutan tajuk. Jadi sini saya tidak letak hadis yang keberapa dalam kitab asal. Baik, cuba tengok hadis yang ke-25. Wa bihi qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah ibn Zaid qala akhbarani Musa bin Muslim maula binati Qaris an Abi Hurairah annahu rubbama haddatha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fayaqul haddathanihi ahdabu syufrain abyadul kashhain idza aqbala jami'a wa idza adbara jami'a lam tara 'ainun mithlah wa lan tarah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bahawa antara riwayat beliau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkata, ni hak kata sini Musa bin Muslim lah. Dia kata Abu Hurairah ni banyak dia riwayat, tapi antara riwayat hak dia riwayatnya tentang Nabi, inilah di mana beliau menyebutkan, ini riwayat daripada Abi Hurairah. Dia kata telah meriwayatkan kepada saya oleh orang yang bulu matanya panjang dan punggungnya putih, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap seseorang, beliau menghadap sepenuh tubuhnya, dan apabila membelakangi, beliau membelakanginya dengan sepenuh tubuhnya. Tidak ada mata yang pernah melihat orang seumpama itu, dan tidak ada mata yang akan melihat orang seumpamanya. Jadi di sini disebut beberapa perkara. Bulu mata panjang ni maknanya isyarat comel lah. Nak yang comel ke bulu mata panjang lendik ni comel lah. Tak payah bubuh palsu. Maknanya comel. Lepas tu dia sebut sini punggung dia putih tu, maksud bukan punggung tu putih tu, cuma dia bahasa ada abyadul kashhain. Maksudnya ni kita boleh tengok dalam kitab Syama'il tu. Tu kita bincang situlah, cuma sini secara ringkasnya nak ayatnya bersih. Nabi ni jaga kebersihan.
Nak ayat begitu. Tidak kata biasa kau cuma punggung kan? Pakaian. Ini tidak. Bersih. Seorang yang jaga penampilan dia. Kemudian dia sebut, dia kata bahawa Nabi ni bila dia bercakap dengan seorang, dia akan hadap sepenuh tubuh dia lah. Mana berhadapan. Maknanya dia akan bagi tumpuan. Itu maksudnya. Baik. Kemudian tidak ada. Jadi kalau kita nak tengok seorang manusia susuk tubuh yang seperti ini, dari segi akhlaknya, kita tak akan jumpa lah. Boleh jadi kita tak akan jumpa. Dari segi akhlak Nabi bila bersama seseorang. Jadi tak ada orang, kita tak akan jumpa orang seperti ini. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, Imam Bukhari telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam Bukhari telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis bab iaitu hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan li ghairi. Asalnya hadis ni dhaif lah, tapi dhaif tidak perekat kuat. Cuma dia jadi hasan dengan sebab sokongan hadis-hadis lain. Yang ketiga, hadis bab memaparkan sikap Nabi SAW yang sangat memuliakan orang lain. Apabila berhadapan dengan orang, Baginda SAW memberikan sepenuh perhatian sebagai memuliakan orang itu. Begitulah juga apabila hendak mengundurkan diri, maka beliau pergi dengan sopan, tanpa ada sesuatu yang boleh menyebabkan seseorang terasa hati. Yang keempat, sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah sikap yang ikhlas dan bersih daripada sifat berpura-pura. Jadi gambaran bila dia kecek dengan orang, dia hadap sepenuh tubuh dia, nak ayat ni seseorang ni hormat pada orang lain, mulia pada orang lain, hati ikhlas. Tu makna perbuatan dia ni payahlah orang nak terasa hati. Tu sikap Nabi SAW. Jadi kita kena fikirlah tentang diri kita tu macam mana. Yang keempat, sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah sikap yang ikhlas dan bersih daripada sifat berpura-pura. Itu maksud Nabi bila bercakap. Kayak kita rasa tak sedar hati tak bila kecek kita, bila kecek mata duk klik lain. Jadi 2-3 orang dia duk tengok kecek dengan kita. Itu kita puas seolah-olah kita kata tak pandai kita. Berkali kita ni tak berguna depan pada pandangan dia. Tak ada tu orang yang tak terasa begitu. Itu cara Nabi SAW. Baik, seterusnya bab yang ke-23 ataupun bab yang ke-130 hak kita asalah. Babun ismu man asyara ala akhih bighairi rushd. Dosa orang yang memberi saranan kepada orang lain tanpa kebenaran. Dia bui pandangnya, tapi pandangnya dia tu menyebabkan jadi tak molek. Itu maksud dia. Jadi apa maksud ni? Dia bui pandangan, buah fikiran dia tu bila orang guna jadi tak molek. Rosak orang tu. Maknanya dia ni seseorang yang tidak layak memberikan pandangan, atau seseorang yang tidak mahir dalam sesuatu perkara, tiba-tiba perkara tu dia bagi pandangnya dia. Kalau bahasa sekarang kita sebut, dia ulah sesuatu yang mana dia bukan dalam kepakaran dia, bukan dalam kemahiran dia. Maknanya kita kena tahulah beza kepakaran kita tu apa. Mana kalau orang minta kita kuliah tajuk ni, kalau kita kena tahulah dia punya limit kita tu, kena tahu dia punya kemampuan kita. Kita kena tahu tak sah, takut silap cakap. Ramai lagi orang lain yang pakar dalam bidang tu, kecuali hak biasa-biasa. Itu maksud dia ni. Sebab apa? Bila ketahui pandangnya, kalau orang pakar, sedangkan pandangnya kita tu, sarannya kita tu, buah fikiran kita tu, formula kita tu, kita kata hak kita sebut tu tak betul. Nanya tu perbincangan dia. Baik, cuba kita tengok di sini ya. Jadi Imam Bukhari telah kemukakan satu riwayat juga di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-26. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala hadatsani Bakr bin Amr an Abi Uthman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah qala
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar wa man istasharahu akhuhu al-muslim fa ashara alayhi bighairi rushdin faqad khanahu wa man futya bighairi thabtin fa ithmuhu ala man aftah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang berdusta atas namaku, sesuatu yang tidak aku kata, maka hendaklah beliau siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Ataupun kita terjemah begini, sebab lam tu dia panggil lam amar ghaib. Sesiapa yang berdusta atas namaku, sesuatu yang tidak aku kata, maka hendaklah dia siapkan, ataupun persiapkanlah tempat duduknya daripada api neraka. Lebih kuat ya, sebab ini dia panggil lam, itu lam amar ghaib, ada makna perintah. Maka beliau siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Seolah-olah begitu. Makna dia sendiri dengan sebab dia berdusta atas nama Nabi, seperti dia menyiapkan tempat duduk dia dalam neraka. Itu satu. Yang kedua, sesiapa yang diminta pandangan, sini dia ada beberapa poin, 3 poin. Poin yang kedua, sesiapa yang diminta pandangan oleh saudara Islamnya, lalu ia memberi pandangan yang tidak benar, maka beliau telah mengkhianatinya. Itu yang kedua. Makna orang minta pandangan, dia pakai jawab ikut si. Kelata kata, ikut dia jawab. Orang tanya bak pekoh, dia pun tak ingat, dia pakai jawab gitu. Ikut dia lah, jadi lagu mana pula, asal jawab. Tak jawab malu kat orang dia tu. Tak boleh lagi. Tak boleh. Ni maksud dia ni. Tu contohlah, ikutlah bahagia ke dia pun. Kalau tidak, sebab kalau dia tak jelas, saya ingat anaknya begini, setahu sayanya begini. Jadi kalau kita kata gitu tak apa. Bahkan kita kata, cuba tanyalah orang lain pula. Tu lagi lebih baik lagi. Ni kalau kita sendiri pun tak yakin, kita pun was-was jawapan tu, jangan royak orang. Takutnya tak betul, lagu mana? Orang duk amal, rosak habis. Misalnya bab faraid misalnya. Kita tak erti belah mana. Lebih baik kita kata hanya rujuk pada pihak majlis agama lah, dia ada pakar dia. Lebih baik lagi. Pergi pejabat, tanya. Yang ketiga, poin yang ketiga dalam hadis ini, sesiapa yang telah memberi fatwa dengan fatwa yang tidak tepat, maka dosanya adalah ke atas orang yang memberi fatwa berkenaan. Jadi kalau orang amal fatwa dia, sedangkan fatwa dia tu tak betul, dosa tu bukan kena kepada orang yang minta fatwa tu, tapi dosa tu Allah Subhanahu Wa Taala longgukkan di atas orang yang memberi fatwa. Kalau fatwa dia tu fatwa yang tidak benar. Ini 3 perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah memberi ancaman keras kepada orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ini menunjukkan perbuatan berkenan adalah dosa besar. Cuma di sini anda tidak, nombor 2 tu. Kita baca dulu. Jadi sebenarnya apa maksud berdusta atas nama Nabi SAW? Ni anda sebut ringkas. Ni beberapa pandangan ulama yang kita boleh sebut secara ringkas. Apa maksud berdusta atas nama Nabi SAW? Maksudnya mengaitkan sesuatu perkara atas nama agama tanpa ada dalil yang sahih daripada Nabi SAW. Jadi mengaitkan di sini sama ada kait tu kita kata dengan lidah, kita sebut dengan lidah Nabi buat gini. Misalnya, ataupun setengah ulama dia tak sebut, cuma dia buat. Oleh kerana dia tu orang agama, dia tu ustaz, dia tu orang alim, dan hak dia buat tu berkait dengan agama, orang-orang jahil akan kata gitulah Nabi buat. Moga dia tu orang agama. Walaupun dia tak kata pada lidah, tetapi pada perbuatan dia tu. Hak tu juga termasuk dalam berdusta atas Nabi. Orang agak pakai ikut atas maksud nilah ajaran agama.
Sebab agama ni dia kena sapa ke Nabi. Balighu anni walau ayah. Agama dia mesti sapa ke Nabi. Dia tak boleh setakat Tok Guru, tak boleh. Dan sebab baik, kadang-kadang Tok Guru, orang tu kata ni saya ikut Tok Guru ni. Iyalah, Tok Guru tu kalau dia rakyat anak murid dia buat, dia mesti pastikan perbuatan sapa ke Nabi. Kalau tidak, anak murid dia ikut hak benar dia buat, bukan Nabi. Kalau lagu tu termasuk atas berdusta atas nama Nabi. Na'udzubillah min zalik. Maka kita akan dapat dosa berganda-ganda lah. Yang ketiga, adakah berdusta atas nama Nabi SAW bermaksud mereka hadis palsu sahaja? Hak tu kau maksud berdusta atas nama Nabi ni reka hadis. Hak tu saja kau maksudnya? Atau ia mempunyai maksud yang lebih luas? Mengikut huraian para ulama, ia mempunyai maksud yang lebih luas daripada itu. Antaranya, cuba kita tengok. Berdusta atas nama Nabi ni kalau mengikut kata-kata ulamanya, apa dia? Apakah reka hadis palsu saja? Tak. Cuba tengok. Yang pertama, mereka hadis kemudian dikaitkan kepada Nabi SAW. Hadis yang dimaksudkan di sini adalah menyatakan secara lafaz sesuatu yang berkait dengan nama Nabi. Makna dia mari hadis secara lafzi, dia kata ni Nabi kata, padahal Nabi tak kata. Tu hak terai lah, tu hak terai benar lah tu. Ni memang reka hadis ngerti ni. Lafaz pun dia kata ni hak Nabi. Tu parut lah. Yang kedua, melakukan sesuatu amalan yang menyerupai amalan agama dan difahami oleh orang ramai sebagai amalan agama. Kebiasaannya ia dilakukan oleh orang yang ada pengaruh dalam masyarakat dan watak berkenaan mempunyai latar belakang agama. Orang panggil Tok Lebah, Ustaz, Tok Guru, kalau dia buat sesuatu amalan hak Nabi tak buat, tiba-tiba diikuti oleh masyarakat, besarnya dosa. Ni dia panggil dosa jariah lah. Dosa jariah. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung lah. Sebab dosa ada ni pun tak ada dah kita sebenarnya nak pikir tu. Yang ketiga, mengiyakan dan terlibat dalam apa sahaja bentuk penglibatan terhadap amalan keagamaan yang tidak sabit daripada Nabi. Kita terlibat. Sebab anak sebut sani lah. Duduk berzikir, belaj caca, nari-nari, kita kata, tu di kubur tu. Kalau orang jahil tengok kan, dia kata molek juga. Ada stamina dia tu. No. Boleh exercise. Dia kata kalau buat anak malam kepeh perut ni. Pahala pun boleh dia kata. Pahala besar tu. Sebab awak tu nampaknya pakai serban tu. Duduk depan tu nampak pakai jubah. Wasbah 3 nampak ada tubuh tu. Benda-benda gitulah, tak salah. Sebab tu kita ni nak buat apa-apa biar jelas Nabi buat macam tu. Jelas daripada Nabi dan jelas cara Nabi buat. Sahabat buat macam mana. Itu 3 perkara kena ambil perhatian. Itulah maksud berdusta atas nama Nabi seperti yang telah diperjelaskan oleh para ulama. Yang keempat, poin yang kedua daripada hadis ini, ancaman memberi pandangan tanpa ilmu dan tidak cermat mengutarakan pendapat yang akhirnya memberi implikasi yang buruk kepada orang yang bertanya, orang lain lah. Kalau kita tak yakin ataupun kita dapat tiada orang yang lebih mahir dalam soalan yang ditanya tu, bidat tu, molek kita passing lah soalan tu kepada orang tu. Tolong kita tanya ustaz ni lah. Ataupun kita beri nombor telefon ke. Kalau dia benar ke beri nombor telefon, cuba kontak ustaz ni lah. Sebab dia ni takhasuh. Kita kata PhD dia pun dalam bidang ni misalnya. Tu lebih molek lagi. Lebih molek. Kita selamat. Sebab ada kesetengah orang contohnya kita kata kalau tentang Zaidiyah, tentang Syiah Zaidiyah, saya baca kitab, tapi kita tidaklah buat kajian sehingga dapat peringkat kita kata master ke PhD. Kita raya pergi jumpa orang ni lah, dia ni doktor ni, tesis dia dalam bidang ni. Bahkan kalau nak baca tesis dia tu boleh diambil dengan dia. Kita beri gitu. Misalnya kita kata dalam bidang dia Israiliyat, amba boleh sebut setakat, tapi amba tidak buat tesis lah. Awak tesis ni mana kajian khusus lah. Tapi ada doktor yang buat kajian khusus tentang Israiliyat misalnya. Kita di Kelantan kita ni ada orang-orang yang mahir khusus dalam bidang tu. Dia boleh PhD pun dalam bidang tu.
Dia sebut kerana dia kata saya baca belakang, dia kata buku tentang Israeliat. Nak boleh buat tesis tu. Kita boleh. Makna cadangkan dia pergi rujuk pada orang ni lah. Gitu. Tapi jangan nombor telefon kosek kat orang. Lama kutip bui habis nombor telefon profesor ni. Sakit kepala dia pula. Kena tanya dia dulu lah boleh. Kau nak bui ni? Kalau dia kata, tak apalah, royak kau itu mari jumpa ana lepas mayasa di masjid. Tak apa juga. Gitu. Selamat kita, takut salah tak lah. Ana pun gitu sebenarnya. Misalnya ada kata Ustaz Ding kata, nak minta ui ceramah tu tentang muamalat Islam, kata ada lagi orang lain lebih mahir. Kita ui nombor telefon, pergi jumpa orang ni lah. Lebih baik. Walaupun kita ngaji, tapi kajian khusus ni dia lain. Tu kita kena ingat lah. Baik. Yang kelima, larangan memberi fatwa, khususnya berkaitan dengan amalan agama yang belum ada hukum yang jelas. Jadi larangan memberi fatwa tanpa cukup maklumat dan tanpa kemampuan yang sepatutnya menyebabkan berlaku kesalahan sudut amalan, sama ada kepada individu dan juga orang ramai. Ini bukan berkait dengan ijtihad orang yang layak. Kalau orang yang layak dia berijtihad tak apa. Dia pandangnya, tapi dia layak dalam bidang tu. Tu tak apalah tu. Gitu. Jadi maknanya hadis ni Nabi SAW nak menyatakan kepada kita dalam bab kita beri pandangan ni kena berhati-hati, khususnya kalau dalam bab agama, dalam bab amalan, dalam bab akidah. Silap-silap hari boleh jadi sesat orang. Kena berhati-hati. Baik, bab seterusnya, bab yang ke-24 ataupun bab yang ke-131, bab saling menyayangi sesama manusia. Babut tahabbi bainan nas. Bab saling berkasih sayang sesama manusia. Jadi nota ni dia bersambung. Nota ni dia bersambung. Baik, cuba kita tengok hadis yang ke-27. Wa bi qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi Usaid an jaddih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabbu wafshus salam tahabbu wa iyyakum wal bughdah fa innaha hiyal haliqah la aqulu lakum tahliku asy-sya'r walakin tahliku ad-din. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Ubaid qala hadatsana Anas bin Iyad an Ibrahim ibni Abi Usaid mithlah. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, demi Tuhan yang diri saya berada dalam genggamannya, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beragama Islam dan kamu tidak dikira Islam sebenar. Tulislah sebenar tertinggal. Kamu tidak dikira Islam sebenar, Islam yang hakiki. Itu maksud dia. Sehingga kamu saling berkasih sayang. Ini sama Islam ni, saling berkasih sayang. Oleh itu, ini salah satu cara untuk menyuburkan kasih sayang. Sebarkan salam. Bila jumpa assalamualaikum dengan ikhlas. Kalau ada perasaan benci itu, insya-Allah dia boleh hilang dengan keikhlasan memberi salam itu. Assalamualaikum. Syaitan ni sentiasa menimbulkan permusuhan. Kadang-kadang kita jumpa orang di masjid, adalah perasaan kita tak kenal dengan dia, padahal benda tu tak perlu gitu. Kita puji salam. Insya-Allah kalau ikhlas salam tu dia hilang tu perasaan tak molek. Itu hikmah bagi salam. Mana Nabi sebut salam ni salah satu wasilah untuk mempertautkan hubungan dan untuk menyuburkan mahabbah sesama Islam. Jadi kamu akan saling menyayangi dengan salam tu saja pun banyak dah boleh merubah dia punya sifat hati manusia ni. Kemudian Nabi sebut lagi, ni antara perkara yang boleh menggagalkan proses berkasih sayang. Apa dia? Berhati-hatilah dengan perasaan marah kerana dia akan mencukur. Nabi sebut kita kata pelik bunyi. Berhati-hatilah dengan perasaan marah kerana dia akan mencukur. Aku tidak bermaksud mencukur rambut, bahkan dia akan mencukur, yakni menghakis nilai agama. Maknanya kalau perasaan marah, sikit-sikit marah, dah marah pun dia tidak cuba nak menghilangkan marah. Dia kena ingat gini, tidak mudah ya.
Bawah lepas ni pun saya dah sebut. Tak sedar ayat lah kita sama kita dengan bini dengan siapa. Mesti ada kita berasa hati. Mesti kita ada berasa tak senang. Mesti ada kita rasa tak puas hati. Tak lagi dah tu. Jadi kalau timbul perasaan marah, dia jangan buih biar lama. Jangan lama. Kena buih, tak boleh. Bahaya. Sebab kalau perasaan itu kita biarkan, dia jadi kobsah-kobsah, dia akan mencukur. Maksudnya dia akan menghakis nilai baik agama. Duk benci kat orang tu, benci kat orang ni. Bukan sikap orang Islam gitu. Itu maksud dia nya. Huraiannya di bawah lepas ni. Jadi Imam Bukhari buat mari sebenarnya hanya riwayat saja, maksud hadis samanya. Imam Bukhari buat mari riwayat kedua, iaitu daripada guru yang bernama Muhammad bin Ubaid telah meriwayat kepada kami, beliau telah berkata, Anas bin Iyad telah meriwayat kepada kami daripada Ibrahim bin Usaid. Hadis seumpama ni juga. Hadis ni serupa semua sanad lain. Tak apalah, kita tidak nak bincang tu. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, kalau kita perhatikan hadis tu, beberapa perkara Nabi sebut. Maknanya seseorang tu asah nak masuk syurga, mula-mula sekali. Biarlah sebelum kita pergi pada perbincangan di bawah tu, kita sebut poin-poin yang Nabi sebut dah ada. Yang pertama, asah untuk masuk syurga tu, dia kena orang yang beragama Islam. Ni kita bercakap dalam konteks kita orang Islam ni. Tu. Yang kedua, seseorang itu tidak dikira Islam yang sebenar kalau dia tidak ada perasaan sayang kepada orang yang seagama dengan dia. Tak kiralah bangsa apa pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sebut salah satu wasilah, medium lah kita kata, untuk mencapai mahabbah adalah dengan menyebarkan, kita nak kata apa ni, makna wisalah ni bukan pilih-pilih orang. Gadian kita kata menyebarkan salah lah. Jumpa itu assalamualaikum. Tidak atas pilih-pilih. Hak kenal wisalah, hak tak kenal tak wi. Dak. Maknanya sebab dalam hadis lain kan, kalau kita tak kenal pun kita kena wisalah. Berilah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Itu makna menyebarkan salam. Jadi anda terjemuh asal dia. Maknanya salah satu wasilah yang boleh menyuburkan kasih sayang adalah menyebarkan salam. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, sesuatu yang boleh menggagalkan proses mahabbah, iaitu perasaan marah yang tidak dikawal, maksudnya. Atau nombor 4, bahkan Nabi kata kesan dia boleh menghakis nilai baik agama. Tu. Mana 4 perkara yang Nabi sebut di sini. Baik, cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, kebencian dan hilang kasih sayang akan merosakkan kemakmuran hidup bermasyarakat dan menjejaskan banyak aturan agama yang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan satu riwayat. Riwayat ni bertaraf hasan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyyakum wasu'adzatil bain fa innahal haliqah." Berhati-hatilah kamu terhadap buruk hubungan, kerana dia akan menghakis kehidupan beragama. Diriwayatkan daripada Abu Darda, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salah was sadaqah?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain al haliqah. Adakah kamu mahu aku ceritakan perkara yang lebih afdal daripada salat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, kami nak tahulah." Maka Nabi pun jawab, memperbaiki hubungan. Rosak hubungan akan mencukur, maknanya menghakis nilai agama. Sebuah hadis tadi lah, terjemah tadi. Jadi apa maksud lebih daripada fadilat lebih besar pada solat, puasa dan sedekah dari sudut hubungnya dengan manusia? Sebab kita kata solat, puasa ni hubungan dengan Allah, sedekah hubungan dengan manusia. Ini kita nak lihat dari sudut hubungan dengan manusia. Dari sudut tu, gapo dia? Kita menjadi ejen pendamai. Bila ada orang nampak nak balah, nak bertegang urat leher, nak merah mata, kita kata kecek, kita usaha supaya perkara tu hilang. Tu sifat orang Islam hak sebenar. Tidak kalau dia japuk, hak molek-molek jadi balah. Hak tu salah besar tu.
Jadi kena ubahlah. Jadi maknanya dalam hadis ni Nabi arahkan kita sebenarnya supaya kita meletakkan posisi diri kita sebagai muslih bainal mukmin, menjadi ejen pendamai terhadap orang beriman. Sebab tu bagi ana lebih baik tak usah banyak kecek, tak usah japuk sangat dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Kalau cekera, kalau kita andaikan tidak boleh menghasilkan kebaikan, tak usah, lebih baik. Yang kedua, maksud kalimah mahabbah. Mahabbah ni, tahabu tu mahabbah, mana saling berkasih sayang. Dari sudut bahasa Arab, maknanya tetap dan sabit. Manakala hub lawan kepada bughd, yang benci. Oleh itu kalimah hub memberi erti rindu dan sayang. Dan begitulah juga kalimah hibbun memberi makna yang sama dengan hub. Jadi maksudnya apa ni? Ini dalam lisanul Arab. Jadi ana tujuan ana buat mari perkara ni supaya hadirat boleh nampak kalimah tahabbu, berkasih sayanglah kamu. Maksudnya biar ada perasaan rindu pada orang Islam, biar ada perasaan sayang pada orang Islam, dan perkara itu mesti ada, dan biarlah dia berkukuh dengan hebatlah dalam diri kita. Tu maksudnya. Kalau kita gabungkan makna dari sudut bahasa dengan makna dari sudut istilah, maknanya kena perkukuhkan perasaan sayang sesama Islam. Kira lah kok mana pun. Salah satunya memberi salam dengan ikhlas. Sebab dalam riwayat lain bui salam tapi dalam hati benci, tu munafik. Sifat nifak tu lagu tu. Tak molek benar tu perangai gitu kan. Baik. Maksud mahabbah dari sudut istilah. Saat ni pun anda sebut dah sebahagian. Yang ni perasaan yang condong kepada sesuatu yang dilihat atau dirasakan ada kebaikan. Tak kira lah apa saja, walaupun dia tidak Islam pun, ataupun dia tu orang yang kita kata musuh kita lah. Apatah lagi kalau orang yang kita sayang. Makna kita mahabbah dalam konteks agama dari sudut istilah, maknanya kita condong kepada sesuatu yang dilihat atau dirasakan ada kebaikan. Kita tidak akan condong kepada sesuatu yang ada keburukan dan ada perkara yang tidak baik. Mengikut Al-Hirawi dalam kitab Manazilus Sairin, dia kata mahabbah adalah ikatan hati di antara keinginan dan kemesraan untuk berkorban dan menyekat keburukan kepada seseorang. Cuba hadirat hayati kata-kata Al-Hirawi, sangat menarik. Dia kata mahabbah ni adalah ikatan hati. Enggak kalau balah duk beci awal-awal nak mari mana ni. Sebab itulah kalau hilang perasaan mahabbah, hilang kebaikan. Jadi mahabbah ni mengikut Al-Hirawi dikata adalah ikatan hati di antara keinginan dan kemesraan untuk berkorban dan menyekat keburukan kepada seseorang. Maknanya kita ni, makna mahabbah ni kita suka orang dapat benda molek. Kita tak suka orang tu buat benda tak molek. Dan kita tak suka kalau kena tak molek, kena perkara yang tidak baik, kita tak suka. Itulah makna mahabbah mengikut tokoh Al-Hirawi ni. Ni kita boleh nilai lah. Bahkan Ar-Raghib dalam Makarimul Asy'ariyah telah menyebut, ini kitab dia lah, bawah tu saya buat tu. Ar-Raghib dalam kitab Makarim Al-Asy'ariyah, dia kata kasih mahabbah ni, maksud mahabbah ni iaitu kasih dan inginkan kebaikan adalah sebab hidup manusia menjadi bersistem. Orang Kelantan kata hidup di atas peraturan, hidup di atas tamadun. Kalau bukan kerana ada perasaan kasih dan sayang, sudah pasti tidak berlaku ikatan baik dan muamalah yang mesra sesama manusia, dan perasaan inilah yang membawa kepada inginkan kebaikan. Cuba perhati kata-kata dia. Makna dia letak situ sayang kepada orang ni punca kepada hidup bersistem. Kalau tidak jadi kucalana hidup. Kalau bahasa Kelantan, kucalana hidup. Kalau duduk main benci kat itu, benci kat orang ini tanpa sebab yang menasabah. Baik. Di sini saja anda sebut ini, sebab dalam syarah tu dia ada sebut, kita ambil lah. Antara mutiara kata yang bagus untuk direnungi berkaitan dengan perbincangan, ni, keadilan adalah khalifah kasih sayang. Ia berfungsi di saat tidak ada kasih sayang. Apa maksudnya? Maksudnya, kadang-kadang kita benci pada seseorang pun, bila kita adil, dia tetap akan bertukar benci jadi sayang.
Bila kita tak sayang, tak suka, kita marah dia. Misalnya kita kata bak parti, bak badan NGO, bak kita persaingan dia ni saingan kita dah peniaga. Mana adalah perasaan nak marah, perasaan tak suka tu. Tiba-tiba kita nak bersikap adil. Kita kata kuku mana pun aku kena berlaku adil. Keadilan tu dia boleh tukar jadi wujud kasih sayang. Tu nak ayatnya keadilan tu besar. Keadilan tu besar. Perlu disedari dan diinsafi wujud perasaan sayang kerana persamaan akidah adalah suatu kurniaan terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat amal-amal kebaikan, Tuhan Ar-Rahman akan mencampakkan dalam hati mereka perasaan kasih sayang. Surah Maryam ayat 96. Cuba perhati balik. Ni Quran sebut ni. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang panggil berkat amal soleh dia tu, Allah akan campakkan perasaan wuddan, kasih sayang. Wuddan ni kasih sayang ni, setengah ulama kata maknanya bukan sekadar kasih sayang. Daripada kasih sayang tu timbul perasaan rindu. Bahkan kalau tak jumpa seminggu bapak kita ni, puasa tak puas. Tu. Kena ada tu kita ni, sama-sama kita ni. Kena ada buah-buah tu. Kalimah wudda dalam ayat bermaksud kasih sayang, al-mahabbah, dalam hati. Ni termasuk perbuatan hati. Ia lebih mahal daripada kalimah mahabbah yang memberi maksud keagungan, kemuliaan, dan ada unsur yang menggerunkan. Satu lagi dia panggil al-mahabbah, guna ha. Al-mahabbah, kasih sayang. Orang perbuatan hati juga. Selagi al-mahabbah. Mahabbah ni gerung, orang gerung. Kita ni hebat, orang jadi gerung. Nak masuk rapat pun takut. Mahabbah tu lebih besar lagi. Orang gerung juga, orang takut juga, tapi orang akan pergi rapat. Sebab apa? Sebab dia lebih mahal daripada mahabbah. Tu kalimah. Sudut beza kedua kalimah ni adalah mahabbah, guna ha tu, ada unsur meliarkan orang kerana kehebatan dan keagungan yang ada pada diri seseorang. Manakala kalimah mahabbah akan menjinakkan dan melahirkan kemesraan. Tu beza dia. Beza belaka tu kedua kalimah tu. Tapi beza makna dia lain. Antara ungkapan yang wajar direnungi. Ni ana terjemah syair lah ni. Tak mari rengkah apa kata terjemah. Taat kerana kasih sayang lebih tinggi nilainya berbanding taat kerana takut. Taat kerana kasih sayang lahir dari hati nurani, manakala taat kerana takut hanya lahir dari luaran sahaja dan ia akan hilang apabila sebab luar itu hilang. Setiap kaum apabila mereka berkasih sayang, maka hati mereka bersilaturahim walaupun jarak 1000 kilometer kita kata. Apabila hati-hati mereka bersilaturahim, maka mereka akan saling membantu. Apabila mereka saling membantu, maka setiap individu akan tahu apa yang mereka kena buat. Allah bui kita tahu apa dia yang kita kena buat. Tu hebatnya tu. Apabila mereka tahu apa tugas mereka, maka mereka akan saling memakmurkan. Apabila hidup mereka makmur, maka mereka akan saling diberkati. Tambah saling diberkati. Jadi keberkatan Allah tu datang bukan kepada individu, tapi keberkatan turun kepada komuniti tu. Tu besar tu. Besar kan? Bab yang ke-25 ni, bab al-ulfah, dekat di hati. Ni kita bincang minggu lepas ni. Bab dekat di hati ni. Walaupun jauh pun dekat di hati. Bukan nak bercinta ni, cinta dalam agama. Dia panggil ulfah. Ni salah satu sukat pendidikan untuk umat Islam. Jadi pokok kita ni kena urus supaya kita ni sampai ke tahap mahabbah, sampai ke tahap ulfah. Agak pun dia ulfah tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.